ذكر مآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ni kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada fasal yang berikutnya. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata, faslun, maka ini adalah suatu fasal. Dia kata, wa idza anasta min nafsika, dan apabila engkau rasakan daripada diri engkau, ayyuhal murid, wahai sekalian murid. Murid maknanya apa, tuan-tuan? Kita ulang sekali lagi. Murid ni, kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia panggil kalimat murid ni adalah sirah mubalaghah.
Maknanya orang yang sangat berkehendak kepada Allah. Itu makna murid. Maknanya orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkehendak itu keadaan dia adalah yang bersangatan. Itu makna murid. Dia kata, dan apabila engkau rasakan pada diri engkau, wahai murid, takasulan, bila mana engkau merasakan malas, Allahu Akbar. Dan tuan, malas ni dia adalah merugikan, ni malas. Dan sifat malas adalah sifat yang Nabi SAW minta perlindungan daripadanya. Sebagaimana di dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi minta perlindungan tu dalam doa Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada duka cita dan juga sempit dada. Dan aku juga minta perlindungan agar aku tidak lemah dan aku tidak malas. Dan tuan, malas ni dia akan merugikan. Pasal apa? Bila malas, bila kita lesu, kita dah tak larat. Dan tuan, pada masa tu kita tidak boleh nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi SAW peringat kepada kita. Kata Nabi, iqtanim khamsan qabla khamsin. Hendaklah kalian semua jaga 5 benda sebelum datangnya 5 benda. Kata Nabi SAW, iaitulah masa lapang sebelum datangnya waktu sibuk. Kemudian waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Waktu senang sebelum datangnya waktu susah. Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Dan kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, hidup sebelum datangnya mati, kata Nabi. Dan tuan, bila mana satu orang dia berasa malas, dia lesu tubuh badan dia, dan tuan, dia tak melakukan amal kepada Allah. Dan kita sebut tadi, berdasarkan pada hadis Nabi SAW, ada masanya manusia ni kalau dia lapang masa, ada masa esok dia tak ada masa. Dan tuan, pada masa tu lagi lah dia tak boleh nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, dia pesan, dan tuan, terutama kepada orang muda. Kata Nabi, kata Abdullah ibn Mas'ud, hendaklah seseorang yang muda itu dia mempergandakan, hendaklah orang muda bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kerana ilmu tidak akan didapati melainkan bila mana orang itu muda. Dan tuan, bukannya tak boleh. Bila dah tua tu dia mengaji, bukan tak boleh, boleh. Cumanya bila dah tua ni dia tak sama kemampuan dia sebagaimana pada waktu dia muda dulu. Lain dia punya keadaan dia. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, orang muda carilah ilmu kerana dia tak akan dapat dikuasai melainkan pada waktu muda, kata Abdullah bin Mas'ud. Itu satu. Kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah kamu nak menghimpunkan harta, maka himpunkanlah pada waktu muda, kata Abdullah bin Mas'ud. Selagi mana tubuh kamu masih kuat,
selagi mana tubuh kita masih lagi gagah, tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud peringatkan, maka carilah harta pada waktu tersebut. Tuan-tuan, dia akan main nanti waktu kita sibuk, dia akan main nanti pada waktu kita tertekan, tuan-tuan, dia main nanti waktu kita akan sakit. Kalaulah pada waktu sekarang kita tidak mempergandakan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatiri kita tergolong dalam golongan orang yang sedikit amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu malah ulama menyebut bahawa ianya adalah satu sifat yang merugikan orang yang malas. Tuan-tuan, Masya Allah, tapi kita nak buat lagu mana? Bila dia malas, maka dia dikuasai. Tuan-tuan, diri dia dikuasai dengan malas itu. Lalu dia tidak bergerak, lalu dia tidak mendirikan, kemudian dia nak sebut pun malas. Tuan-tuan, contoh macam lepas daripada sembahyang kita ada wirid. Sedangkan kata Nabi SAW, siapa-siapa yang sebut subhanallah 33 kali, tuan-tuan, ni lepas sembahyang, tak apalah, sama ada dia nak berzikir secara berjemaah ataupun cara seorang-seorang, terpulang pada dia. Pasal apa? Kerana dua-dua keadaan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut, siapa yang sebut subhanallah 33 kali, kemudian dia kata alhamdulillah 33 kali, dan dia sebut Allahu Akbar sebanyak 33 kali, Nabi kata, walaupun dia punya dosa dia misla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan, tuan-tuan, dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuan-tuan, maknanya ni satu tawaran daripada Allah Taala. Tuan-tuan, kita dah sebut sebelum ni, ada sebahagian daripada amalan yang amalan itu basit, dia adalah amalan yang simple, dia amalan yang sedikit, tetapi dia diganjari dengan ganjaran yang besar daripada Allah. Tuan-tuan, dalam hal ni ada dua. Satu, kadang-kadang ada hadis yang bila dia menyebut amalan itu sikit, tetapi dia punya ganjaran dia besar. Tuan-tuan, kadang-kadang hadis tu adalah hadis yang palsu. Kadang-kadang dia tak semua. Dan kadang-kadang ada beberapa hadis yang ada masalah pada dia. Dua, kadang-kadang amalan kita buat amalan tu sikit, tetapi pahala besar daripada Allah Ta'ala. Dan ini adalah kerana Allah tawarkan ganjaran itu kepada manusia. Pasal apa? Kerana umur kita pendek. Dan umur kita tak panjang. Sebagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam, tuan-tuan, umur dia panjang, maka dia pun boleh beramal banyak. Nabi Allah Nuh dan umat dia. Tuan-tuan, umur kita setakat 60 hinggalah ke 70 tahun saja. Tuan-tuan, rata-rata kita baru nak start, kita baru nak mula pada umur 50. Itu pun baru nak mula, tuan-tuan. 50, 60, kadang-kadang ada juga yang baru merangkak lagi. Tuan-tuan, maka sikit sangat masa yang ada pada kita. Jadi kerana tu, amalan itu kadang-kadang dia sikit, tetapi ganjaran dia besar daripada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi bagi orang yang malas, maka dia terhalang daripada melakukan sebarang amal.
Tuan-tuan, ini akan menyebabkan amalan dia sikit, dan itu pun belum tahu sama ada amalan itu diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak diketahui. Sebab itu kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan pandang rendah, kamu jangan pandang kecil kepada apapun juga kebaikan, kata Nabi SAW. Dan tuan, ini adalah galakan daripada Nabi supaya kita memperbanyakkan amal kebaikan kepada Allah. Dan tuan, kita tak tahu mana dia sembahyang kita yang Allah terima, mana dia sedekah kita yang Allah Ta'ala terima, mana dia amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dia suka kepada kita. Dan kita tengok, yang ni semua orang tahu riwayat ni. Bagaimana riwayat seorang pelacur yang bila mana dia bagi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Tuan-tuan, cerita ni direkodkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Nabi cerita bagaimana perempuan ni esok dia akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan dia sikit dia hanya bagi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Dan tapi dia dibalas, dia diganjari dengan ganjaran yang begitu besar daripada Allah Ta'ala. Dan jadi kita tak tahu mana dia amalan yang akan diterima pada sisi Allah. Kena pula ada sifat malas. Dan langsung dia tak beramal. Dan maka malah ini merugikan, kata ulama. Jadi dia kata Imam Al-Haddad, wa idza anasta min nafsika ayuhal murid, apabila kau rasa pada diri kau itu wahai murid takasulan, kamu rasa malah, anit ta'ati, daripada melakukan taat kepada Allah Ta'ala, kemudian watathaqulan anil khairat, dan kamu berat melakukan segala kebaikan. Betul. Dan dia nak buat taat malah, kemudian dia berat dalam melakukan kebaikan. Dan kata Imam Al-Haddad, lagu mana nak buat ni? Faqudha, maka hendaklah engkau hilangkan benda tu. Dan nanti kita sebut macam mana nak hilangkan dia. Cuma kita nak beritahu, seseorang yang nak mendapatkan tempat yang istimewa pada sisi Allah, dia tidak boleh berpeluk tubuh lalu hanya mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan tak boleh. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ni cerita orang yang nak dekat dengan Allah. Dan Allah Ta'ala kata apa? Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami. Dan ulama dia terang apa dia makna mujahadah ni. Makna mujahadah, kita menggunakan seluruh tenaga dan kekuatan yang ada. Tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, siapa yang melakukan taat pada Allah, hendaklah dia sabar. Nampak tak? Nabi kata, siapa-siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, fa'alaihi bis-sabr, maka hendaklah dia bersabar, kata Nabi. Dan siapa-siapa yang meninggalkan manhiyat, yang meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, fa'alaihi bis-sabr, maka hendaklah juga dia bersabar, kata Nabi. Dan maknanya apa? Kalau dia nak buat taat, kena sabar.
kemudian nak tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, juga dia kena sabar. Dan tuan, maknanya apa? Kadang-kadang kita berat dalam melakukan taat pada Allah. Dan tuan, kadang-kadang kita nak tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah, itu berat. Sebab tu kata Nabi SAW, orang yang bersabar dengan melakukan taat pada Allah, tuan-tuan, dia akan dapat 300 darjat daripada sisi Allah. Tuan-tuan, dia sabar dalam ketaatan dia. Tuan-tuan, dia tinggal macam law ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tinggalkan apa ni rumah, kemudian tinggalkan keluarga di rumah antara maghrib dan juga isya. Tuan-tuan, sabar. Nah, padahal pada waktu ni seronok kalau kita duduk di rumah. Dan mungkin juga pada waktu sekarang ni ada orang yang baru saja menghabiskan kerja dia. Tuan-tuan, tapi dia mai juga-juga, dia khabat juga-juga masjid. Dia dengar juga-juga pengajian malam ni. Tuan-tuan, dia sabar dengan tu. Maka kata Nabi SAW, dia akan diberikan dengan 300 darjat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, lagi besar lagi. Kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah, diangkat darjat dia sebanyak 600 darjat pada sisi Allah. Dan cerita dia apa? Buat baik pun mujahadah, nak tinggalkan benda yang dilarang juga kita kena bermujahadah. Maknanya kena bersungguh-sungguh dalam melakukan taat dan meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu Allah Ta'ala kata, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka merekalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Dan tuan, maknanya apa? Mereka ni lah orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Mereka lah orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu disebutkan oleh ulama, permulaan perjalanan itu adalah kesakitan. Dan tuan, mula-mula dia sakit. Dan tuan, mula-mula dia berasa macam tak biasa. Mula-mula dia berasa macam berat. Dan tapi bila dah sering dia buat, dia istiqamah dalam melakukan taat kepada Allah. Dan maka kata ulama, pengakhiran daripada permulaan dia adalah kemanisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Jadi apa ni, bila mana satu orang dia malas dan juga dia berasa berat dalam melakukan kebaikan, faqudha, maka hendaklah dia hilangkan. Dan tuan, macam mana dia nak hilangkan tu? Bizimamir raja, dengan hati yang penuh pengharapan kepada Allah. Tuan, maknanya apa? Kita nak kena munajat dengan Allah. Dan tuan, maknanya kena minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kalau tak, Nabi takkan doa kepada Allah dengan doa dia, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak balikkan hati. Dan tuan, ni doa Nabi SAW. Nabi ajak pada kita. Dan tuan, kita ni sebab tu kita kata, tuan, kita kalau berdoa, tuan, ni sikitlah, tuan, kalau kita berdoa, biasanya kita akan minta semua adalah hak-hak kita. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, itulah yang dia doa. Dan tuan, maknanya apa? Berkenaan dengan hak diri dia. Ya, tuan-tuan,
kita boleh berdoa dengan Allah apa yang kita nak minta daripada dia. Tuan-tuan, tapi jarang sangat orang nak berdoa berkenaan dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang tak berminat sangat. Orang tak minat sangat. Doa minta ampun, orang tak minat sangat. Doa supaya dia istiqamah pada agama Allah Ta'ala, orang tak berapa minat sangat. Doa agar dia kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni melakukan perkara taat dikarenakan sesuatu kerana. Tuan-tuan, ni yang problem, tuan-tuan. Kalau dalam kitab hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Athaillah kata apa? Orang yang beramal dikarenakan sesuatu kerana, orang ini dia berpegang kepada amal, tidak kepada Allah. Tuan-tuan, ini sebab tu tuan-tuan, kitab hikam ni walaupun dia terang berkenaan dengan kedudukan orang yang arifin, iaitulah orang-orang yang makrifah kepada Allah. Tuan-tuan, tapi kita ambil iktibar pasal apa mereka itu mendapatkan makrifah kepada Allah, hatta amalan mereka mengikhlaskannya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka kita banyak minta dengan Allah Ta'ala sampai depan Kaabah pun semuanya adalah berkenaan dengan hak-hak kita. Ya Allah, bagi aku senang. Ya Allah, murahkan rezeki aku. Ya Allah, tolong bagi berjaya anak-anak aku semua. Dan kita jarang doa ni, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim diri aku sendiri. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong kukuhkan hati aku kepada agama Engkau ya Allah. Ni dia tak berapa syok pasal apa? Kerana dia merujuk kepada amal kepada Allah. Dan kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Siapa-siapa yang beramal soleh daripada kalangan perempuan dan juga lelaki dan juga perempuan, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, syarat dia beriman kepada Allah. Dan orang yang boleh beramal banyak ni, dia tak malas dalam beramal ni, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah memberi kepadanya kehidupan yang sangat baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi kalau tak ada amal yang kita duk buat, bagaimana kita nak mendapatkan kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Baik. Lalu dia kata, faqudha, hilangkan rasa malas, rasa berat tu, bizimamir raja, iaitulah dengan perasaan mengharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap dengan Allah Taala pada masa tu, ya Allah, aku ni rasa berat, aku ni rasa malas, tolong ringankan tubuh badan ni untuk beramal kepada Engkau ya Allah. Dan satu hari ada orang dia tanya dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Dan orang ni dia pelik. Pasal apa yang dia tak boleh bangun pada waktu malam? Dan dia tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, ma nastati'u biqiyamil lail, kami tak boleh untuk bangun pada waktu malam, wahai Abdullah. Pasal apa? Dan apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Itu adalah kerana disebabkan kamu dibelit oleh dosa-dosa yang kamu lakukan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sehinggalah tubuh badan dia berat, sehinggalah dia malas nak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ceritalah kat dia apa-apa pun, cerita syurga, cerita pahala besar, kemudian cerita malam tu mustajab doa pada Allah. Tuan-tuan, dia buat tak tahu nah, akhirnya peluang-peluang itu pun habis begitu saja. Dan bila habis peluang tu, kita tak tahu bila lagi peluang itu dia akan mai kepada kita. Tuan-tuan, sebab itu disebut di dalam kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata, peluang yang sampai kepada hamba, hendaklah hamba itu mengambilnya secepat mungkin. Masya-Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kita dipilih oleh Allah mendapatkan kelebihan tersebut. Dan tuan-tuan, ni yang paling terkesan sekali bila saya baca kitab ni, kitab Ar-Risalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ghazali kata apa? Bila Allah beri peluang pada kamu, ambil cepat-cepat. Kerana Allah pilih kamu mendapatkan kelebihan itu. Tuan-tuan, ni yang paling terkesan sekali. Imam Ghazali kata apa? Kamu kena ingat, ramai lagi hamba-hamba Allah yang sedang minta dengan Allah peluang yang sama daripada Allah, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni kita boleh dengar kuliah ni, ada orang mungkin dia nak mai kuliah, tapi dia tak boleh. Mungkin ada dia punya halangan-halangan dia. Dan tuan, ada orang yang mungkin dia nak apa? Dia nak bangun pada waktu malam, tapi dia terhalang. Dan tuan, ada orang yang dia nak sambung belajar, tapi tak boleh sambung belajar, terhalang. Dan tuan, tapi peluang kebaikan ni, Imam Ghazali kata, diberikan kepada kita, maka ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya baru teringat, Imam Ghazali sebut lagi, dalam keadaan orang minta peluang yang sama, tuan-tuan, Imam Ghazali kata, jangan sampai pilihan Allah itu berpindah kepada orang yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan peluang tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kerana itu kita ambil peluang dan juga kita berharap dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita orang yang senantiasa dipilih melakukan kebaikan tersebut. Jadi kata Imam Al-Haddad, faqudha ilaiha bizimamir raja. Dan tuan, rasa malah, kemudian rasa berat, pada waktu tu berharaplah kepada Allah Ta'ala. Pasal kata Nabi SAW, seseorang tidak akan boleh buat taat melainkan dia diberikan kekuatan oleh Allah. Seseorang tidak boleh meninggalkan perkara yang dilarang melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah. Dan kerana itu, kalau kita tengok kita malas, maka berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang pertama. Kemudian dia kata lagi, wa huwa an tazkura laha ma wa'adallahu bihi al-amilina bi ta'atihi. Dan kemudian hendaklah dia mengingat balik semula apa dia ganjaran yang Allah telah janjikan bagi al-amilina bi ta'atihi, bagi orang yang beramal, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat balik semula apa dia ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan taat kepada dia. Tuan-tuan, sebab itu ini dalam ilmu hadis, dalam ilmu hadis. Tuan-tuan, Masya Allah, ilmu hadis ni ketat, ketat sangat-sangat. Saya belajar di bidang hadis. Tuan-tuan, ketat sangat-sangat. Dia tak boleh, orang dalam bidang hadis ni tak boleh.
Dia tak boleh terima bulat-bulat apa orang kata, tak boleh. Dia akan buat penelitian. Itu cara orang hadis lah. Tapi tak apa. Malam ni saya tak mengajak kaedah ilmu hadis. Tak apa. Kan? Yang ni kita belajar ni adalah untuk tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi apa nama ni? Dia ketaklah. Orang yang pada ilmu hadis ni. Baik. Jadi kata Imam Al-Haddad tadi, dia kena ingat balik apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beramal dan juga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kena ingat balik semula. Apa yang Allah Taala janji kepada orang yang beramal, janji dia sekian. Dan saya nak cerita apa dia? Walaupun dalam pengamalan ilmu hadis, kebanyakan hadis-hadis yang menunjukkan kepada fadail, yang menunjukkan kelebihan, kadang-kadang dia pi kepada dhaif, kadang-kadang dia pi kepada sangat dhaif, kadang-kadang boleh juga dia akan pi kepada palsu. Kadang-kadang dia macam tu. Tapi ulama hadis kata, tetapi kalau untuk tarkhib, tapi kalau untuk memberikan semangat kita di dalam kita nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh sahaja kita meriwayatkan hadis tersebut dengan syarat ianya tidak terlalu dhaif yang nak sampai kepada hadis yang palsu. Dan tujuan dia untuk apa? Untuk memberi semangat kepada kita di dalam beramal kepada Allah. Dan saya teringat guru kami, Dr. Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, beliau mantan mufti Mesir. Dan dia kata apa? Ketika mana dalam kelas hikam dia kata, manusia yang baru nak berjalan pada jalan Allah, tak ada lagu kita lah. Dan dia kata apa? Memang orang-orang awam yang seperti ini, mereka memerlukan kepada semangat. Bila dia buat amalan, maka dia dapat kelebihan sekian. Dan walaupun beramal dengan cara ni, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, orang ni dia nak meniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang macam ni dia nak niaga dengan Allah. Dan yang paling baik dalam beramal lagu mana? Dia beramal adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu diri dia adalah hamba kepada Allah. Dan ni yang paling baik dalam beramal. Tapi orang takkan nak beramal, terutama orang awam. Bila dia tak tahu kelebihan sesuatu amal, bila mana dia tak tahu apa kelebihan dia, dan orang tak ada riang nak beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah dia ingat balik semula apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang beramal dan juga yang taat kepada dia. Lebih-lebih lagi, minal fawzil azim, dia akan dapat apa dia? Perlepasan ataupun kejayaan yang besar. Wan na'imil muqim, dan dia akan dapat nikmat yang berkekalan. Warahmati, dan orang yang beramal itu dirahmati oleh Allah. Waridwan, dan dia akan mendapatkan ridha daripada Allah. Dan yang terakhir, wal khuludi fi fasihil jinan, dan bila dia mati esok, dan dia masuk dalam syurga, maka dia kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ingat balik semula macam tu, insya-Allah
dia ada kekuatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena main mengaji. Tuan-tuan kena main mengaji. Bila kita main mengaji ni, kita akan banyak dengar kelebihan. Ayat Quran kata macam ni, hadis kata macam tu, ulama kata beramal macam ni. Tuan-tuan, kita akan banyak dengar kelebihan. Itu memberikan motivasi kepada kita untuk terus kuat di dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, insya-Allah nanti pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan cerita, tuan-tuan, kadang-kadang peringatan yang macam ni dia tak berkesan kepada hati. Tuan-tuan, nanti kita akan habaq dia punya step-step dia, langkah-langkah dia. Kalau yang ni pun tak berkesan, dia ada peringatan lain yang lebih mendalam dan juga lebih mengusik hati kita supaya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya, insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.